Faiz, last question sebelum kita buka kepada audience. Isu baru, PAS cabar DAP untuk keluar daripada Pakatan Rakyat, dan juga situasi Pakatan Rakyat sekarang ini sudah terombang-ambing. Kemungkinan besar mungkin pada muktamar akan datang PAS mungkin sudah tidak bersama dengan Pakatan Rakyat. Mungkin pada awalnya bersendiri dan mungkin diuji selepas itu, kita tidak tahu. So saya nak tanya lah kepada Abang Faiz, bagaimana senario PAS pada hari ini dalam menghadapi cabaran dalam Pakatan Rakyat ini? Jadi yakin ke tidak Pakatan Rakyat disustain dan juga PAS akan berada dalam Pakatan Rakyat, terus pada Pakatan Rakyat? Sebab sekarang ini desakan-desakan untuk supaya PAS keluar daripada Pakatan Rakyat ialah datang daripada golongan-golongan ustaz-ustaz muda ataupun golongan-golongan pemuda dalam PAS yang ingin keluarkan PAS daripada Pakatan Rakyat, yang Abang Faiz nanti akan hadapi golongan-golongan ini nanti. Saya nak minta respon. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya kata tadi, kita kena terus istiqomah bersama dengan Pakatan Rakyat. Dan ini yang dijanjikan oleh Tuan Presiden pada muktamar tahun lepas. Kita akan terus istiqomah bersama Pakatan Rakyat. Cuma sudah mutakhir ini keluar suara-suara sumbang, utamanya yang Terima Kasih sebut ustaz-ustaz muda, mengatakan PAS telah lari daripada perjuangan Islam. PAS kena keluar dari Pakatan Rakyat hanya kerana satu isu je, bukan isu Islam pun, isu hudud. Masalah dia bila PAS hanya menganggap hudud itu Islam, dan Islam itu hudud, maka hancurlah harapan rakyat untuk melihat perubahan landscape politik tanah air. Rakyat berharap sangat melakukan perubahan dalam pemerintahan negara. Cuma ustaz-ustaz muda mungkin dia tak faham tentang selok-belok politik. Mereka tidak pernah merasai mengharungi kesusahan hidup susah kita orang lama dalam PAS. So saya tuan-tuan, masa pemerintahan, okay, bagaimana walau siapa kita sekalipun hari ini, kita semua telah banyak bersumbangan kepada PAS. Sama ada tolong pasang bendera ke, buka pintu kereta pemimpin ke, menjaga laluan kenderaan, semua ada sumbangan pada PAS. Tuan-tuan turun dulu ke Pemerintahan PAS, turun bantu belahaya, sebab nak datang istilah baru, fatwa baru, kalah tak apa jadi daripada Allah. Tak pernah sepanjang saya hidup ni belajar kitab mana pun tak tahu. Yang penting redha Allah, kalah tak pernah lupa ni. Jadi ini yang menjadi apa dia satu masalah baru dalam PAS. Kan daripada yang masalah tak diselesaikan oleh Presiden. Golongan-golongan ustaz muda yang kuat instigate ataupun menghasut supaya Pakatan dipecah dengan berlakunya beberapa peristiwa boikot, demonstrasi yang tak sepatutnya berlaku. Kita pernah melihat peristiwa demonstrasi di hadapan Pejabat Agung, dihadiri beberapa orang muda di hadapan Pejabat Agung, orang muda PAS, dan dihadiri oleh beberapa tokoh ustaz yang hadir pada hari itu. Demonstrasi di hadapan Pejabat Agung. Kalau kita ni ada prinsip perjuangan Islam, kita berani untuk berdemonstrasi, pergilah demonstrasi di hadapan politisi. Kan? Lantangkan seorang anda menentangkan law, bukan memaki, menghina pemimpin PAS ni. Sedangkan pemimpin ini dipilih dalam muktamar, dipilih oleh ahli. Jadi budaya Samsung yang wujud dalam PAS, ini budaya yang boleh membawa kepada ekstremisme. Dan PAS bukan parti ataupun organisasi yang ekstrim. PAS bergerak atas gagasan demokrasi. Kita dalam pemerintah Malaysia ini jalan demokrasi, iaitu jalan pilihan raya. Dan berlaku juga adegan lain di Pulau Pinang,
pilihan raya baru ni memboikot pilihan raya yang dicalon dipilih oleh PKR di bawah tampau. Ini budaya yang ditujukan oleh anak muda yang sememangnya bertentangan dengan Islam. Sebab Islam ni kita kena pegang pada janji. Yang tidak akan berwufu betul. Kita kena pegang pada janji. Janji kita untuk bersama pakatan. Dan apa, sampai sekarang kita tak lupa lagi apa salah DAP yang PKR. Sedangkan di Pulau Pinang, pengurusi Majlis Agama ni, kita punya persaudaraan. Jadi mereka dapat segala jawatan, boleh ceramah di setiap masjid. Instead dapat menentang pula pemerintahan daripada Pakatan Rakyat. Kita Negeri Sembilan ni masih terhad sampah di masjid ni. Kalau Ustaz Abang nak tahu, kita pernah nak panggil Ustaz Azhar Idrus untuk ceramah di sini, dihalang. Dihalang untuk ceramah. Siapa yang hadir dulu Ustaz Azhar Idrus di Senawang, asalnya kita dapat di surau untuk bertaraf masjid. Jadi halang dari agama, dapat surat notis, kalau teruskan juga kita akan batalkan tauliah pada Jumaat. Gila tak gila ahli agama? Orang nak pada Jumaat pun tak bagi. Dan dia masih agama. Hilang hormat saya pada ahli agama. Dan pasal kita buat di tanah, dan tanah lapang itu tanah milik ahli DAP. Cina bagi, orang Islam dakwah. Jadi itu kelebihan kita bersama Pakatan Rakyat. Pakatan Cina dah terima Islam. Bila lepa DAP terima PAS sebagai coalition party, bermaksud mereka telah menerima Islam sebagai salah satu perjuangan dalam pakatan. Kalau kita rujuk buku jingga sekalipun, buku jingga tak tahu tak? Anak muda, Ustaz muda tak tahu katanya apa. Buku jingga ni buku Pakatan Rakyat. Dalam dia menyatakan bahawa agama Islam adalah agama rasmi. Itu kata dalam buku jingga. Jadi apa yang kita nak risau tentang perjuangan Islam kita? Tapi kita dimomokkan dengan satu isu yang merupakan juzuk kecil dalam Islam, iaitu isu yang secara realitinya tak boleh lagi di sana. Saya nak komen, kalau nak cerita pasal isu hidup ni, kena buat sesi lain. Kan, dia dia panjang isu hidup ni. Okey, kalau saya cerita secara ringkas, kemudahan pun tak ada lagi di Kelantan atau dari segi fund, reserve, nak bayar gaji tak ada. Undang-undang tak dibuat sepenuhnya. Jadi semua ini perkara yang tak boleh laksanakan lagi. Dan dalam satu interview dengan seorang peguam di Kelantan, dia katakan ini usaha awal, kita dapat lagi 10 tahun duduk. Kalau lagi 10 tahun tak payah duduk bising. Yang duduk cadang sini bawa marah habis orang, tak boleh cakap sikit. Sampai pemimpin kita pun difitnah. Hati udut, sampai bersama awal pun benda fitnah. Hati udut, gila orang ni. Dia tak boleh langsung cakap menentang kepimpinan tu guru presiden. Dia dianggap semua liberal, sekular, iman tak dapat diwarisi. Kalau iman ni boleh waris, saya tak bersembayang lah. Kan? Dia kata, ustaz cakap pakai otak. Dia kata tuduh kita pakai otak. Dia pakai otak. Dia tak pakai buku kitab yang dia belajar. Jadi saya percaya Pakatan Rakyat ni boleh pertahankan dengan semangat tuan-tuan yang di bawah kilas. Saya harap apa yang kau bilang kan? Perjalanan kalau pilih pemimpin daripada presiden sampai Profesor Biaya, semua calon yang tegas untuk bersama dengan Pakatan Rakyat. InsyaAllah kita boleh selamatkan Pakatan Rakyat. Allah. Okey, baik, terima kasih Abang Faiz di atas